Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Jupri Bacotang. Sesi kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan sebuah instrumen yang baru dibangunkan, iaitu Indikator Kemahiran Literasi Awal Bahasa Melayu, iKalam. iKalam ini dapat menilai kemahiran literasi awal kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun dalam 5 komponen, iaitu bahasa lisan, kesedaran cetak, kemudian kesedaran fonologikal, kefahaman naratif, dan tulisan awal. Pelaksanaan iKalam ini dijalankan secara autentik ataupun semula jadi melalui aktiviti membaca buku cerita, di mana kanak-kanak membaca buku cerita bersama dengan penilai ataupun pendidik secara dalam keadaan yang sebenar, tanpa kanak-kanak pun menyedari mereka sedang dinilai. Terdapat beberapa media utama untuk iKalam yang digunakan. Alright, saya share slide. Ini bukan slide lah, bahan ataupun media. Yang pertama ialah buku cerita itu sendiri. Buku cerita yang bertajuk Keluarga Zikri dan Aulia. Buku cerita ini adalah khusus, special untuk iKalam. Untuk buku cerita lain tidak boleh digunakan disebabkan buku cerita ini telah direka bentuk mengikut kesesuaian untuk tujuan penilaian kemahiran literasi awal itu sendiri. Maksudnya desain, watak, teks, grafik, ilustrasi, semua telah direka bentuk bersesuaian dengan item-item yang akan ditanya kepada kanak-kanak. Kemudian kanak-kanak akan ditanya secara santai, perbualan, secara temu bual, secara tidak berstruktur, tidak formal, perbualan biasa, perbualan lisan. Dan skor kanak-kanak bergantung kepada jawapan mereka, sama ada secara lisan ataupun secara hasil kerja, bisa ataupun tingkah laku. Alright, so ini yang pertama, buku cerita, di mana buku cerita ini mengandungi, pertama dia, yang menariknya dia ada dua bahagian. Satu bahagian adalah untuk kanak-kanak, yaitu bagian buku cerita itu untuk kanak-kanak baca secara bersama dengan penilai. Dan satu bahagian lagi ialah arahan ataupun item penilai. Diletakkan secara bersama dalam buku cerita tersebut. So, bila buka, ada untuk bahagian yang dilihat oleh kanak-kanak, ada untuk bahagian yang dilihat oleh pendidik. Pendidik akan memfokuskan kepada arahan ataupun item inilah sebagai rujukan apa yang perlu ditanya kepada kanak-kanak sebelum, semasa, dan selepas membaca buku cerita ini. Oleh itu, sebelum memulakan penilaian ini, penilai perlu memahami terlebih dahulu tentang jalan cerita setiap muka surat, dan arahan ataupun item penilai ini. Kena tahulah apa tujuannya, apa soalannya. Sudah biasa dengan arahan ini. Okay, setiap page itu ada dia punya arahan, apa yang akan dikongsikan, dan setiap ilustrasi dalam buku cerita pun ada juga fungsi-fungsinya berkaitan dengan soalan yang akan diajukan kepada kanak-kanak. Orang itu secara simbas lalulah. Alright. Nanti saya akan terangkan satu persatu lah by item apa yang akan ditanya. Alright, kita tengok yang kedua.
Maksudnya instrumen media lah apa yang akan digunakan. Satu, buku cerita ini Keluarga Zikri dan Aulia. Satu lagi ialah borang skor kanak-kanak. Borang skor kanak-kanak akan diisi oleh penilai semasa menjalankan aktiviti baca buku cerita itu berdasarkan item-item yang ditanya. Dan perlu diisi secara langsung, secara directly, semasa penilaian dijalankan. Untuk maklumat kanak-kanak ini perlu diisi awal lah. Okey, contohlah kan daripada item 1 ini. Penilaian yang memfokuskan kepada item 1 dan apa jawapan kanak-kanak di sini, jawapan betul atau sesuai. Ada yang berbentuk telah ditetapkan markah maksimum, itu contoh item 1 ni ada 4 markah, berapa kanak-kanak boleh jawab daripada 4. Ada yang terbuka seperti ini, kosong. So, berdasarkan respon kanak-kanak berapa yang dia boleh jawab, tidak kisahlah seberapa banyak yang dia dapat bagi respon. Kemudian ada dalam bentuk penilai perlu bulatkan, contoh depan, belakang, tajuk. Perlu bulatkan mana yang kanak-kanak jawab dengan betul. Contoh macam ni, ada bulatkanlah konsep buku. Nanti saya tunjukkan. Dan ada juga jawapan berbentuk skala kadar. Itu pilih yang mana. Contoh yang ini item 22, tulis nama sendiri. So, di peringkat mana sama ada kosong. Ini pilih salah satu lah. Yang ini mesti dibawa bersama semasa menjalankan penilaian. Dan penilaian itu dijalankan secara individu. Secara individu antara kanak-kanak dengan penilai. Di ruang yang berasingan dengan kanak-kanak lain. Di ruang yang berasingan lah yang sesuai. Sama ada di dalam ataupun di luar kelas. Alright. Kemudian pada sesi akhir nanti di bahagian aktiviti untuk tulisan, di aktiviti tulisan akan dijalankan aktiviti ataupun kanak-kanak perlu menyiapkan satu lembaran aktiviti, iaitu yang ini, lembaran aktiviti tulisan awal. Ini untuk komponen tulisan awal. Selepas aktiviti membaca buku cerita, kanak-kanak menjalankan, menyiapkan aktiviti ini. Okey. Dan so 3 dokumen ini dijalankan secara langsung dalam keadaan semasa penilaian. Dan satu lagi borang, iaitu borang rumusan kanak-kanak yang ini dijalankan selepas penilaian. Boleh dijalankan selepas beberapa hari penilaian, iaitu borang skor kanak-kanak di sini akan dipindahkan kepada borang rumusan skor kanak-kanak. Di mana borang skor kanak-kanak ini adalah berdasarkan item, susunan item 1 sampai 29. Berdasarkan dalam buku cerita. Daripada awal hingga akhir. Contoh item 1 sampailah ke 29. So just follow the arahan lah. Page by page. So ikut satu-satu dah. So yang pentingnya ini kena isi dengan lengkap, dengan penuh. Kalau isi dengan lengkap dengan penuh tiada masalah. Okey, tiada masalah. Cumanya bergantung kepada pelumpuan kanak-kanak. Bergantung kepada pelumpuan kanak-kanak dan sejauh mana kanak-kanak itu sudi ataupun dapat meneruskan penilaian aktiviti tersebut. Sebab ada 29 item. Kalau dapat teruskan, habis, boleh teruskan. Kalau tidak dapat, mungkin boleh berhenti seketika. Mungkin di pertengahan, 20 item. Ataupun mungkin di 20. Tengoklah mana yang sesuai. Mungkin berehat seketika 5 minit, 10 minit, kemudian teruskan. Cuba sedaya upaya sampai 29 item lah. Tapi jangan paksa kanak-kanak. Tapi kalau kanak-kanak tidak buat,
Kita tidak dapat menilai lah sejauh mana perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Dan kita tidak boleh letak markah lah kalau kanak-kanak tidak buat. So, kita tidak tahu perkembangan dia. So, kanak-kanak kena buat jugalah. Kena buat, tapi jangan paksa ikut masa kanak-kanak sudi mahu untuk menjalankan aktiviti tersebut. So, ini bila sudah penuh, selepas tu pindahkan. Contoh, kalau untuk borang rumusan ini just fokus item dan mark score. Contoh item 1 mana di borang score. Dia daripada borang score ini item 1. Okey, ambil. Contoh markanya sini 3. So, kita letaklah 3. Kemudian item 8 ini untuk mengkelompokkan setiap item tadi, item 1 sampai 29 mengikut komponen. Ada 5 komponen tadi kan. Dan seterusnya dapat melihatlah berapa jumlah skor kanak-kanak mengikut komponen dan secara keseluruhan. Kalau yang borang skor kanak-kanak tadi ini dia belum ikut komponen. Yang ini sudah ikut komponen. So, itu yang kena dipindahkan. Contoh item 8, perbedaran kata. Terus pergi pembedaran nombor 8, berapa markah? Daripada 10 tu mungkin dapat 7. Letaklah 7. 9, item 9. Item 9 apa? Pernyataan idea. Ini item 9 ni, jumlahkan markah ni berapa? Markah di sini, jumlah markah yang ini. Contoh, dapatlah 15. So, jumlah 15 di sini, pindahkan ke sini. Dan sebagainya. Okey? Yang tiada markah full ni maksudnya dia terbuka lah. Berapa-berapa markah yang kanak-kanak dapat. Okey, contoh kefahaman naratif. Soalan kita, contoh soalan 18. Item 18. So, terus pergi item 18. Ambil markah berapa. Okey. Itu peringkat awal lah pengenalan tentang media yang digunakan dan tujuannya. So, ada 4 lah yang utama. Iaitu buku cerita, kemudian borang skor kanak-kanak, lembaran aktiviti, dan borang rumusan. Okey. Seterusnya, sebagai satu contoh lah ya. Satu contoh, tengoklah bar item. Okay. Untuk menjalankan aktiviti ini, okay, dari segi pelaksanaannya, yang saya sebutkan tadi secara individu, penilai dan kanak-kanak duduk bersebelahan. Duduk bersebelahan, bukan berdepan ya. Duduk bersebelahan. Sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri dan kanan. Kanak-kanak berada di sebelah kiri, guru di sebelah kanan. Supaya dari segi desain buku cerita itu sendiri. Sebab buku cerita itu untuk kanak-kanak itu di sebelah kiri. Pendidik arahannya di sebelah kanan. So, pendidik kanak-kanak di sini, di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Okey, duduk bersebelahan. Sebelum melaksanakan penilaian dengan kanak-kanak, sebaiknya penilai itu sudah dikenali oleh kanak-kanak itu dengan baik. Punya hubungan mesra. Kalau kali pertama tu jangan buat terus. Bina hubungan mesra dengan kanak-kanak tu dululah. Pergi main bersama, bersembang. Bila dia sudah rasa selesa dengan kamu, saya kurang sihat. Masih batuk. Setelah saya teruskan juga. Bina hubungan mesra dulu. Okey? Dan boleh minta kanak-kanak buat aktiviti. Janganlah secara formal, secara santai. Jom baca buku cerita dengan cikgu. Contohnya, janganlah bagi tahu mau menilai literasi kamu, tidak, secara santai. Jom baca buku cikgu, ada buku cerita baru. Jom.
Tapi sebelum baca buku tu, nanti masa baca buku, cikgu ada mau tanya soalan tentang buku ini. Tanyalah. Okey. Dan sambil-sambil tu nanti cikgu ada mau isi borang. Contohlah, isi borang ini punya. Okay. Ini perlu tengok pun. Ini cikgu yang tulis. Contohlah. So, ini borang skor kanak-kanak tu letak di tepi. So, kena ada meja lah. So, masa buat penilaian tu kena ada meja juga lah. Okey. Bukan di lantai ya. Okey, tu. Okey, sambil. Dan kena sediakan juga pensel, pemadam, dan pensel warna. Sebab masa aktiviti tulisan tu dia perlukan. Okey. Untuk kanak-kanak guna. Untuk guru, guna pensel ataupun pen lah untuk catat markah. Dan pastikan nama kanak-kanak dalam borang skor kanak-kanak tu sudah ditulis awal lah. Maklumat yang diperlukan yang ini. Okey. Alright. Kita tengok item yang pertama. Pendidik duduk bersebelahan. Dalam arahan ataupun item ini ada yang bold, ada yang tidak bold. Yang bold tu maksudnya apa yang perlu disebut penilai kepada kanak-kanak. Tetapi janganlah terlalu formal. Secara santai, boleh ubah soal mengikut keperluan, mengikut intonasi, ikut bahasa yang difahami oleh kanak-kanak. Boleh ubah, tapi maksudnya masih sama lah. Okey, kemudian ada juga, tengoklah. Yang bold tu maksudnya cikgu kena sebutlah. Contoh item yang pertama. Ni pendidik duduk bersebelahan. Tak perlu baca lah. Just untuk makluman. Arahan lah. Item Assalamualaikum. Bagi salam. Mungkin tengoklah mana yang sesuai. Okay, nama cikgu. Bagi tahu nama. Siapa nama adik. Contoh nama adik itu Ali. Kan? So, boleh teruskan kata nama Ali. Tidak perlu lagi teruskan kata nama adik di sini. Adik kan? Terus, Ali apa kabar hari ini? Kan? Ali dah makan. Contohlah, Ali makan apa tadi? Ali pernah baca buku? Contoh ini, okey, item 1 dulu. Item 1 tentang inilah. So, ini item 1, perbualan. Jawapan betul ataupun sesuai. Ada 4. Ada 4 soalan kan? Item 1, 2, 3, 4. Okey, sambil-sambil. Okey, adik, apa nama? Okey, siapa nama? Siapa nama adik? Dah makan dah. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Respon jugalah sedikit jawapan kanak-kanak. Jadi makan apa tadi? Oh, makan nasi goreng. Sedap. Contohlah. Tapi jangan terlalu panjang lah sebab fokus pada item. Cukuplah sekali sekala tu boleh lah. Okay, kemudian itu contoh kalau dia dapat jawapan tu 4. Okey lah kalau dia senyum, tidak ni, bolehlah bagi galakan 1 hingga 3 kali. Kalau tak boleh teruskan kepada item lain. Okey. Sebab tu kena bina hubungan dulu dengan budak lah. Supaya dia boleh berbual dengan kamu. Sebab ini dia perbualan. Okey, lepas tu item yang kedua. Item kedua tentang apa? Pengalaman membaca buku cerita. So, begitulah. Lagi lebih kurang samalah. Dia pernah baca buku. Apa buku cerita yang dia pernah baca. Bagi dia ruang. Ini open lah, open. Beberapa jawapan pun boleh sebutkan. Boleh bagi galakan lah 1 hingga 3 kali. Dia pernah baca buku. Ya, apa buku cerita? Contoh apa? Sang Kancil. Ada lagi? Rasanya ada lagi. Contohlah. Rasanya puas. Dah tiada, okey teruskan. Kalau dia sebut Sang Kancil, itu 1 markah untuk soalan item yang ini. Mungkin buku tentang apa? Kura-kura, 2 markah. Lepas tu apa lagi? Arnab, 3 markah lah. Contohlah. Buku cerita. Yang sesuai lah. Yang sesuai. Buku cerita ya Pak. Okey.
Alright, seterusnya boleh beritahu cikgu dengan siapa adik selalu baca buku. Ini pun sama, open, item 3, bacaan bersama. Dengan siapa? Mungkin dengan abang, kakak. Nah, itu 2 markah sudah kan? Berapa dengan siapa? Boleh bagi kalahkan. Dengan ibu, ayah, 4. Guru, 5, contoh. Boleh jawab. Berapa yang dia ada, yang dia berdasarkan pengalaman dia. Oke, seterusnya item 4. Item 4 untuk konsep buku. Depan, belakang, tajuk. Contoh. Ini buku cerita. Ini baru perkenalkan buku cerita lah. Tadi kita ni boleh buka balik. Okey. Ini buku cerita. Boleh ditunjukkan mana bahagian depan buku. Kalau ditunjuk depan ni, okey, 1 markah. Mana pula tajuk buku? Tajuk buku mungkin dia keliru lah. Yang mana? Kan? Yang ini kah? Yang ini? Yang ini. Kalau ditunjuk tajuk buku, 1 markah. Mana pula bahagian buku? Mana bahagian belakang buku? Tunjuk belakang. Okey, itu item 4. So, kalau dapat jawab betul bahagian depan, bulatkan depan. Bahagian belakang, bulatkan belakang. Tajuk bulatkan sejalah. Alright. Kemudian, adik tengok muka depan buku. Muka depan buku. Cuba teka cerita ni apa? Tentang siapa? Tentang apa? Berdasarkan tu. Ini pun terbuka. Jawapan betul ataupun sesuai. Dia boleh ramal. Kalau cakap tak tahu, tiada jawapan. Boleh cakap tentang atuk, 1 mark. Tentang kawan, 2 mark. Siapa lagi? Rasa-rasanya apa lagi? Boleh bagi galakan. Hanya boleh bagi galakan. Jangan bagi jawapan. Ataupun bagi hint. Galakan boleh. Okey, seterusnya. Muka surat yang pertama untuk cerita yang bersama lah. Baru start bercerita. Adanya beginilah. Okey. Sekarang kita nak mula membaca. Boleh ditunjukkan yang mana kita baca. Yang mana dia baca. Kalau dia tunjuk sini, salah lah. Tapi kalau dia tunjuk teks sini, okey, betul. 1 markah. Item 6. Item 6 yang ini. Fungsi cetak. Maksudnya dia fahamlah. Fungsi cetak. Maksudnya yang dibaca itu adalah cetak, bukannya gambar. Cuba adik baca yang ini. Tunjuk dengan jari semasa membaca ya. Item 7. Item 7. Peraturan cetak. Tempat mula, kiri kanan, atas bawah. Okey, sini ada situasi lah kalau kanak-kanak boleh baca sendiri, dia teruskanlah. Kalau kanak-kanak tidak dapat baca sendiri, pendidik membaca bersama dengan kanak-kanak. Cikgu baca, adik tunjuk ya. Ini Zikri. Zikri suka main badminton. Kalau kanak-kanak dapat tunjuk ini Zikri. Zikri suka main badminton. Maksudnya dia boleh tunjuk ini Zikri. Zikri suka main badminton. Contohlah kan dia dapat tunjuk begitu. So dia akan dapat markah untuk peraturan tempat mula, di mana mula membaca, baca dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Bulatkanlah, kalau tidak dapat, biarkan kosong. Right. Seterusnya, ini Aulia. Aulia suka main anak patung. Itu item yang kedua. Inilah item yang ke-8 sini. Pendidikan kanak-kanak meneruskan bacaan. Maksudnya sama ada kanak-kanak itu baca sendiri ataupun baca bersamalah. Lihat, ada banyak gambar di sini. Itu lepas baca. Lepas baca yang ini. Sebab dia akan bersoal jawab di halaman ini. Tentang gambar-gambar, objek yang ada di ruang tamu. Di halaman inilah. Sekarang, cikgu tunjuk gambar dan adik pula sebutkan nama gambar itu. Item 8. Item 8 untuk perbendaharaan kad. Ada 10 gambar yang perlu ditanya. Okey, yang ini tunjuk pada setiap gambar dan tanya apa ini ataupun ini apa-apa. Cara yang sesuai lah. Untuk gambar satu demi satu. Gambarnya yang ini. Buku, kucing, jam, bunga ataupun pasu, meja, sofa ataupun kerusi, TV, lampu, kipas, rak atau almari.
Bergantung kepada penilai, mau ikut susunan ini pun boleh, secara rawat pun boleh, yang penting cukup 10. Ada 10 item. Contoh, ini apa? Lampu. Ini jam. Ini pula kipas. Ini TV. Ini kucing. Kalau disebut cat, tidak diterima lah sebab ini ujian bahasa Melayu. Kalau disebut cat, boleh bagi galakan. Cat dalam bahasa Melayu apa? Kucing. Kalau disebut miau, miau pun tidaklah. Mesti bahasa yang betul. Ini anak patung. Ini bunga ataupun pasu. Ini buku dan seterusnya lah. Oke, mana yang dia boleh sebut? Perbendaharaan kata. Kemudian yang seterusnya, page yang ketiga ini, tengok ada 2 layer gambar di sini. Apa tujuannya? Yang ini sama juga, teruskan bacaan, baca dulu. Ini ibu suka memasak. Lepas itu bersoal jawab dalam gambar di bawah ini. Sekarang cikgu mau adik beritahu semua yang adik tahu, apa yang adik tahu tentang beberapa gambar. Giliran cikgu dulu. Maksudnya cikgu bagi contoh lah. Cikgu beritahu adik tentang gambar ini. Tunjuk ke sudut. Tentang gambar ini. Ini untuk cikgu lah bagi contoh. Contohnya, ini sudu berwarna kuning. Sudu untuk makan. Contohnya lah. Sudu digunakan untuk makan. Ini contoh. Sekarang giliran adik pula. Beritahu cikgu semua yang adik tahu tentang gambar ini. Tunjuk satu demi satu. Item 9. Item 9 untuk pernyataan adik ataupun pendapat sendiri. Dia open lah. Berapa yang dia boleh sebut. Dia boleh bagi idea. Untuk apple berapa. Berapa dan nanti jumlahkan. Okey. Jika kanak-kanak tidak dapat menampakkan gambar dengan betul, katakan ini ialah apple. Sebelum minta dia memberitahu anda mengenai. Kalau dia tidak tahu lah apa nama benda tu. Kalau mula-mula tu just bagi tahulah, okey. Sudah cikgu. Cikgu sudah start tadi kan. Ini sudu. Sudu ni warna kuning. Sudu digunakan untuk makan. Okey, cuba adik pula. Ini gambar apa? Dia sebut apple. Apple satu markah. Apa yang adik tahu tentang apple? Apple ni warna merah. Okey, 2 markah. Lagi? Apa yang adik tahu tentang apple? Apple rasanya manis. 3 markah. Ada lagi? Kalau saya teruskan. Ini pula gambar apa? Ini gambar cili. Tong yang disebut lada. Okey, lada. Okey, apa yang ditahu tentang lada? Rasanya pedas. 2 markah. Apa lagi? Ada 2 warna, merah, hijau. Contoh. Dan yang seterusnya lah. Okey. Seterusnya pun sama. Okey. Dan bagilah jawapan di sini. Contoh macam pernyataan tadi. Mana ke-9 tadi? Apple 3 contoh, cili 2, cawan gelas ni 1 contohlah. Jumlah jawapan jumlahkan. Okay, seterusnya muka surat yang keempat. Teruskan bacaan. Ini ayah suka baca buku. Baca dulu. Ini ayah suka baca buku. Sama juga. Ada yang perlu dibuat dalam ruang ini. Ruang ini untuk item yang ke-10. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Item 10 untuk segmentasi. Segmentasi ni maksudnya kanak-kanak dapat memecahkan bunyi. Bunyi perkataan menjadi suku kata. Supaya dapat menyedari tentang perkataan yang ada gabungan bunyi. Contohnya kan. Sekarang, ini lepas baca lah. Sekarang jom kita main sebut perkataan dengan perlahan. Dengar cikgu buat dulu. Tunjuk gambar buku. Ini buku. Sebutan perlahannya ialah buku. Sekarang giliran adik pula. Contohkan macam tadi. Ini buku. Tunjuklah mana-mana buku antara ini buku.
Sebutan perlahannya ialah buku. Faham? Adik faham? Nanti adik kena buat ni. Cuba adik buat pula. Okey, cuba adik buat pula. Adik buat. Contohlah dia ada. Okey. So, boleh ikut yang ini. Ikut urutan ataupun ikut secara rawak. Yang penting ada 5 item lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Contohnya, ini kaki. Macam mana sebut kaki dengan perlahan? Cuba disebut. Kaki. Okey, betul. Cuba pula yang ini. Pasu. Macam mana sebut pasu dengan perlahan? Kemudian apa lagi? Tiga. Macam mana sebut tiga dengan perlahan? Ini tiga. Tiga. Macam mana sebut tiga dengan perlahan? Dia sebut tiga. Kalau dia dapat sebut macam tu, dia dapat 1 markah lah. Okey. Contoh apa lagi yang dia akan perlu? Meja, baju. Okey, meja, baju. So, satu saya sebutkan dari awal tadi, kena sudah familiar, sudah biasa dengan arahan ini. Apa yang perlu? Kalau sudah familiar, tidak perlu bergantung sangat dengan arahan ini. Just tengok gambar ini, dah tahu. Okey, ini ayah. Ayah suka baca buku. Okey, jom kita main sebut perlahan. Contoh cikgu buat. Terus boleh. Buku, lepas tu kaki, meja, apalagi pasu, bunga. Pasu, bunga tiada. Tiga, kan? Baju. So, kena biasakan dengan item. Okey. Seterusnya, halaman yang kelima. Macam biasa, teruskan pembacaan. Zikri dan Aulia suka ke taman permainan. Yang ini untuk konsep item 11, perkataan berima. Perkataan berima ialah macam tadi segmentasi kena mana yang kanak-kanak dapat sebut, just bulatkanlah. Ini pun sama. Perkataan berima adalah perkataan berakhir yang sama. Kanak-kanak dapat mengenali ataupun mengetahui perkataan yang berima. Kata akhir yang sama, bunyi akhir yang sama. Okey, contohlah kan. Untuk yang nombor 1 ni, item 1 ni contoh, cikgu akan beri contoh. Okey, contohnya, okey. Sekarang cikgu mahu adik cari perkataan bunyi akhir yang sama. Bunyi akhir yang sama. Contohlah cikgu buat dulu. Okey, ini tali antara sudu, cili, mata, baju. Tali mempunyai bunyi akhir yang sama dengan cili. Itu contohlah. Ini tali kan. Okey, sebut ini tali. Tali antara sudu, cili, mata, baju. Tali mempunyai bunyi akhir sama dengan cili. Tali, cili. Sekarang giliran adik pula. Ini bola. Sebut bola. Okey, bunyi akhirnya la. Bola. La. Bola. So, antara kuku, roti, jala dan pasu, yang mana mempunyai bunyi akhir yang sama dengan bola. Contoh begitulah. Ini pula batu. Okey, antara batu, bunyi akhir yang sama dengan batu. Bunyi akhir batu, tu. Batu. So, mana yang punya bunyi akhir yang sama dengan batu? Meja, satu, gigi, kuda. Kalau kakak anda sebut satu, dia dah bulatkan jawapan satu di sini. Ini pula topi. Topi, bunyi akhirnya pi. Topi. Mana yang punya bunyi akhir yang sama dengan topi? Buku, tiga, kopi, keju. Kopi. Topi. Okey. Itu untuk item 11. Seterusnya. Item. Ini seperti biasalah. Zikri dan Aulia suka kepada teruskan bacaan. Tapi yang ini tidak banyak soalan. Ini lebih pada item 12 dan item 13, lebih pada pemahaman cerita dan ramalan. Okey, Zikri dan Aulia sedang buat apa? Buat apa? So, dia open. Yang betul, yang sesuai lah.
Sebelahkan gambar tu. Tengok. Zikri Daulah sedang buat apa? Kalau dia sebut main bola. Okey, 1 markah. Ada lagi? Rasanya main apa? Berlari. Melompat. Kalau sesuai, okey boleh lah. Jangan pula disebut berenang. Tidak sesuai kan? Tidak logik, tidak lah. Yang logik saja. Okey, biar dia faham. Okey, bermain bola. Di mana? Di padang contohnya. Okey. Kalau dia dapat, dia sebut main bola, berlari, melompat, yang sesuaikan logik, okey, dapatlah 3. Karena kemudian, adik cuba teka ke mana lagi Zikri dan Aulia suka pergi. Kan macam-macam yang, janganlah bagi tunjuk dulu sebelah, biar dia teka dulu. Kan sebelum-sebelum ni banyak pergi taman, rasanya pergi mana? Tapi sama juga yang logik. Mungkin dia cakap sebut dia pergi shopping mall. Boleh 1 markah. Pergi masjid contohnya 2 markah. Pergi kolam. Pergi mana lagi dan sebagainya. Galakkan seberapa banyak yang kena-kena boleh teka. Okey, itu ramalan. Kemudian seterusnya, okey, macam biasa teruskan dengan pembacaan Zikri dan Aulia suka ke pantai. Tengok apa gambar di bawah ini. Yang ini lebih kepada item 14. Ada banyak item 14. Bunyi awal perkataan. Bunyi awal perkataan. Contohnya sekarang kita main bunyi awal perkataan. Sebutlah mainkah, apakah, yang supaya kan main awal bunyi awal perkataan. Contohlah kan cikgu buat, ini awan ni untuk cikgu ni. Ini awan. Awan. Awan, bunyi awal bagi awan ialah A. Awan. Contohlah. Kalau macam keliru membuat, ikutlah yang ini. Ini awan. Bunyi awan. Awal bagi awan ialah A. Awan. Contoh. So, sekarang adik pula buat. Ini air. Cikgu boleh sebut. Ini air. Ini air. Bunyi awal bagi air. Bunyi awal bagi air apa? A. Okey. Ini ikan. Bunyi awal bagi ikan apa? Ikan. Dia boleh sebut I, okey, dapat 1 markah. Ini pula ombak. Bunyi awal bagi ombak apa? O. 1 markah. Mungkin dia sebut ombak, om. Mungkin sebut om. Om pun kita terima. Om. O ataupun om. Ini udang. Bunyi awal bagi U. Udang. Bunyi awal bagi udang. Jangan pula bagi jawapan pula kan. Bunyi awal bagi udang. U. Okey, betul. Ini burung. Bunyi awal bagi burung. Mungkin disebut bu ataupun be. Okey, terima. Ini kapal. Bunyi awal bagi kapal ke ataupun ka. Okey, terima. So, just bulatkanlah mana yang kanak-kanak boleh sebut. Seterusnya, Zikri dan Aulia suka ke zoo. Okey, ini taman zoo. So, yang ini lebih untuk merujuk kepada item 15 dan item 16. Yang ini. Pengetahuan abjad, fonetik ataupun bunyi huruf. Baik. Okey. Okey, bolehlah bagi tahu kanak-kanak, ini pintu zoo. Pintu zoo ni ada huruf-huruf di dalamnya, ada huruf kecil, ada huruf besar kan. Okey, ini untuk item 15 lah. Cuba adik sebut huruf mana yang adik tahu. Tidak kisahlah bunyi ataupun nama huruf lah. Bagi tahu maaf. Okey, cuba tunjuk dan sebutkan. So, mungkin kanak-kanak sebut B, A, Y, G. Setiap satu tu perlinian kena kira lah berapa. Okay, kita mula huruf kecil dulu. V, V. Okay, mungkin dia dapat 5. Okay, 5. Huruf besar pula, mana yang ada tahu? A, T, A, semua V. Okay, kira. So, skornya tulis di sini. Huruf kecil berapa? Huruf besar berapa? Yang betul. Kemudian item 16 pula, seterusnya ada pula satu lagi. Sekarang cikgu mau pula cuba beritahu pula bunyi huruf yang adik tahu.
bunyi huruf. Kena tahu beza antara bunyi huruf dengan nama huruf. Nah, mungkin ada kanak-kanak yang tahu dan ada yang tidak tahu. Contohnya kan, contoh ini huruf E, bunyinya A. Okey, nama huruf A bunyi A. Ini huruf, sebab adik pula. Ini huruf B. Apa bunyi huruf B? Kalau dia tahu dia akan sebut B. Yang warna merah saja yang ditanya kepada kanak-kanak untuk item 16 tadi. Untuk item 16 yang ini. Ini huruf I. Apa bunyi huruf I? E. E. Salah satu pun boleh lah. Ini huruf C. Apa bunyi huruf C? C. Okey. Ini huruf E. Apa bunyi huruf E? A. Ini huruf E tidak perlulah. Itu contoh untuk penilai. Ini huruf I. Apa bunyi huruf I? I. Ini huruf U. Apa bunyi huruf U? Tapi janganlah bagi tahu jawapan dia, biarlah kan. Karena yang jawab. Alright. Okey, seterusnya. Yang ini. Page yang ke-9 ini. Zikri dan Aulia suka ke taman tema. Lihat di sekelilingnya ada beberapa simbol. Yang ini untuk menguji cetak persekitaran. Logo-logo atau simbol yang dikenali oleh kanak-kanak. Tanya satu persatu. Ini logo apa? Tanda sini apa? Sebut Milo. Ini logo apa? KFC, McDonald. Ini apa? Simbol apa? Dilarang makan. Dilarang merokok. Mana-mana yang kanak-kanak boleh sebut, boleh faham. Maksud simbol. So, skornya mana tadi? Just bulatkanlah. Jawapan betul atau sesuai. Larang makan. Okey, seterusnya. Item 18. Okey, baca item 18. Sudah baca. Lebih kepada berkaitan cerita dengan kehidupan. Kehidupan sendirilah. Okey adik, macam-macam Zikri dan Aulia suka pergi. Adik pula suka pergi mana? Open lah, galakan. Berapa saja yang dia boleh jawab. Kenapa dia suka pergi sana? Bagi galakan. Kalau dia bagi respon 2, 3, so dapatlah markah. 2, 3 begitu. Seterusnya, ini keluarga Zikri. Zikri saya akan semua. Okey. Oh, ini banyak item. Item 19, 20 dan 21. Penceritaan semula, peman cerita dan nilai dan pengajar. Okey. Cikgu mau tahu apa yang adik ingat tentang cerita ini. Cerita ini tentang siapa? Tentang Zikri, tentang Aulia. Siapa-siapa lah disebut. Siapa yang ada dalam cerita ini. Saya bisa sebutkanlah. Apa yang Zikri suka buat. Apa yang Aulia suka buat. Yang bersesuaian, yang sesuai ikut dalam cerita ini. Apa yang Ibu Zikri dan Aulia suka buat. Apa yang Ayah Zikri dan Aulia. Dia ingat semula tak? Okey, pemahaman. Kan pemahaman cerita penceritaan semula. Pengingatan semula. Zikri Aulia suka pergi mana? Mengapa Zikri dan Aulia suka balik ke kampung? Apa pengajaran atau nilai yang baik dalam cerita ini? Apa yang adik belajar daripada cerita ini? Apa yang kebaikan dalam cerita ini? Apa yang bagus? Tanya kepada kakak-kakak. Okey. Seterusnya, tamat. Tamat maksudnya tidak habis di situ, tapi tanya dulu kanak-kanak. Boleh kita teruskan, kita ada aktiviti menulis, melukis. Kalau adik nak. Kalau boleh teruskan, teruskan. Kalau tidak, berhenti sekejap. Teruskan kemudian. Kalau tidak, kita berhenti sekejap, rehat. Kemudian kita teruskan. Kalau tidak, teruskan. Tidak semestinya berhenti di sini. Mungkin di pertengahan di sini, kanak-kanak tengok reaksi sudah macam kurang bagi tumpuan, minta berehat sekejap. Pergi main, nanti datang semula. Okey.
teruskan. Mungkin dia mau berehat lagi sini, berehat. Mungkin 3-5 menit, lepas itu datang semula. Okey, bergantung kepada penumpuan kanak-kanak. Untuk item ini, itu yang saya sebutkan tadi, pendidik meletakkan alat tulisnya, pensel, pemadam, pensel warna di hadapan kanak. Maksudnya sediakanlah list pensel, pemadam, dan pensel warna. Beri lembaran aktiviti, rujuk lampiran. Aktiviti yang inilah. Lembaran aktiviti ini, buatlah secara santai. Okey, jom kita buat aktiviti menulis, melukis. Sebelum tu, adik boleh tulis nama sendiri. Cuba tulis di sini. Tulis di sini. Kalau tidak dapat, cikgu tolong tulis. Siapa nama tadi? Ali. Ali. Kalau dapat buat tulis, cuba tulis sendiri. Okay, tarik. Kalau dapat dia buat sendiri, tulislah. Kalau tidak, cikgu tolong tulis. Okey, good. Sekarang, cuba adik tiru garisan ini di ruang sebelah. Adik tiru garisan ini. Buat di sini. Coba tiru. Okey, garisan lurus. Menegak, zigzag, beralun. Okey, kalau sudah, cuba pula bentuk ini. Dia bentuk bulat, pangkas, segi 4 sama, segi 3. Tiru. Skornya di sinilah. Tulisan nama sendiri ada skor tadi. Hitung 22. Kalau yang paling baik huruf boleh kenali lengkap dan betul 3 markah lah. Contengan atau huruf tidak dikenali. Satu. Tiada sebarang tulisan, kosonglah. Kalau cikgu tolong tulis, kosonglah. Huruf boleh dikenali tetapi tidak lengkap. Jadi cuba minta kanak-kanak tulis sendiri. Lukisan garisan, lukisan bentuk. Bulatkan mana yang kanak-kanak boleh buat. Seterusnya, yang ini keluarga saya. Yang ini, mana tadi? Besarkan sikit. Oke. Seterusnya, coba adik tiru tulisan ini. Ini keluarga saya di sini. Oke. Coba adik tiru tulisan ini. Ini keluarga saya. Oke. Apa skornya? Tulisan perkata ataupun frasa. Tiada sebarang tulisan. Item 25. Tulisan perkata frasa boleh dikait dengan lengkap ataupun betul. Ini keluarga saya. Adik juga lepas dia tulis tu, sekarang ini ada ruang kosong. Adik boleh tulis gambar keluarga adik di sini. Gambar keluarga adik di sini. Adik keluarga. Coba adik lukis. Dia lukis kamu warna boleh. Itu ada usaha warna lah dia lukis. Mungkin ada suka mewarna. Alright. So bagi masa kepada kanak-kanak untuk melukis dan mewarna. Jika kanak dapat melukis mewarna, minta kanak-kanak menerangkan hasil kerja mereka. Apa yang adik? Selepas itulah. Selepas siang. Contohnya, apa yang adik tulis ni? Wah, cantiknya. Apa yang adik tulis? Boleh adik terangkan. Apa ni? Siapa ni? Coba bagi galakan. Begitupun item 27. Pemaknaan tulisan. Open. Berapa lah. Lukisan dia punya ni. Dia punya skala. Tiada sebarang lukisan. Tidak dikenali contengan. Alright. Okey. Pemaknaan tulisan. Tadi sudah. Kemudian item 28, 29 ni macam mana pula? Itu sepanjang aktiviti menulis ataupun melukis itu, pendidik memerhatikan cara memegang alat tulis dan teknik menulis kanak-kanak. Tengok, perhatikan. Start daripada tulis nama, sampailah yang ini. Ini keluarga saya, apa yang dinilai. Cara pegang alat tulis. Tidak pegang alat tulis. Pegang alat tulis dengan genggaman 5 jari. Punya begini. Alat tulis dengan 4 jari kah? Ini 5. Pegang alat tulis dengan betul. 3 markah. Teknik menulis. Teknik menulis boleh ditengok di sinilah. Masa tulis ini keluarga saya. Tengok dia macam mana.
menulis dengan titik mula, arah dan kedudukan tulisan yang tepat. Yang dapat 3 lah. Mungkin ada titik mula yang betul, tapi kedudukan tulisan kurang tepat. 2 markah. 1 markah titik mula, arah kurang tepat. Contohnya lah. Alright. Yang itu. So, selepas itu, itu untuk item 28, 29. So, selepas itu, habis. Ucapkan terima kasih kepada kanak-kanak bagi penghargaan. Wah, cantiknya. Tuh, lukisan adik. Terima kasih baca buku bersama dengan cikgu. Moga adik rajin belajar, pandai dengan cakap cikgu. Banggilah nasihat ke apakan. Okay. Alright. So, itu settle buku ini dan pastikan macam saya sebutkan tadi ini lengkap. Lembaran aktiviti itu pun pastikan ada nama dan sebagainya. Ini lembaran aktiviti ini dan borang skor ini kepilkan bersama. Borang skor kanak-kanak dan lembaran aktiviti. Dan akhir sekali, mungkin ada masa free dan seterusnya. Ada masa lain kah, hari lain kah, masa lain. Bolehlah pindahkan borang skor kanak-kanak ini ke borang rumusan. Untuk mengetahui berapa jumlah markah kanak-kanak yang diperolehi, tambah saja. Dapat daripada borang skor, lepas itu jumlahkan. Jumlahkan. Oke, jumlahkan berapa dan jumlahkan berapa. Keseluruhan pun sama. Jumlah berapa. Bahasa lisan, jumlahnya dia berapa letak sini. Kesadaran cetak, jumlah di sini. Kesadaran fonologi dan sebagainya. Jumlah berapa dan total lagi sekali berapa keseluruhan. Oke. Alright. So saya harapkan jelas tentang tata cara penggunaan indikator kemahiran literasi awal bahasa Melayu Aikalang itu, dan boleh menilai kemahiran literasi awal kanak-kanak dengan baik dan telus, tentik dan berkesan. So saya rasa itu saja daripada saya. Oke, selamat menggunakan borang ini dengan baik, dengan jayanya. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi.